Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama dalam pengajian kitab Bulughul Maram. Kita dah sampai tajuk ataupun masih dalam tajuk Qawaidul Wudu, Nawaqidul Wudu, iaitu perkara yang membatalkan wudu, iaitu air sembahyang. Kita dah masuk hadis yang ke-14 dalam bab ini, muka surat 31. Qala musannif rahimallah nafa'ana bi ulumihi wa ulumikum fid darain. Qala wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'ainu wika'un as-sanah as-sah fa idza namatil 'ainani istatlaqal wika'u rawahu Ahmad wa Tabrani wa zada wa man nama falyatawadda. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود ومن حديث علي دون قوله استطلق الوقاء وفي كلا إسنادين ضعف ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام mudtaji'a wa fi isnadi dha'fun, yang bermaksud diriwayatkan daripada Muawiyah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata itu pengikat dubur, maka apabila tidur dua mata lepaslah pengikatnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani. Dan barang siapa tidur maka hendaklah mengambil air sembahyang. Tambahan pada hadis ini di sisi Abu Daud daripada Ali radhiyallahu an, tanpa perkataan iaitu istatlaqa alwiqa. Ada kedua-dua isnad ini dhaif, dan bagi Abu Daud juga daripada sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu', hadis innamal wudu, bahwasanya wudu itu kalau dalam bahasa Arabnya innamal wudu ala man nama, sesungguhnya kena mengambil wudu ke atas barang siapa yang tidur dalam keadaan muttaji'a, iaitu menjengking ataupun berbaring. Itu yang dimaksudkan. Dalam ni ditulis hanya senya mengambil air sembahyang, iaitu atas mereka yang tidur dengan menjengking, maksudnya berbaring. Hadis ini ada perbezaan kalau kita lihat cara zahir. Hadis yang pertama di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, sahabat sebut ala ahdihi yanzurunal isya hatta taqfiqa ru'usahum thumma yusalluna wa la yatawaddaun. Maksudnya ketika di zaman Rasulullah kami sedang menunggu sembahyang isyak, kami angguk-angguk kepala, maksudnya mengantuk, angguk-angguk kepala, kami tidak mengambil wudu. Hadis ni menyata pula siapa yang tidur ambil wudu. Apakah
macam mana kita nak jam'unkan di antara dua hadis ini? Sebenarnya hadis ini tidak ada pertembungan. Yang pertama, hadis ini menyatakan mata ini adalah pengikat punggung. Kenapa? Kalau orang tu tidur, dia tidur hanya angguk-angguk, dia tak lenyap, tak tidur lena, punggungnya akan tetap. Tapi kalau tidur lena, dia tak sedar, punggung dia tak tahu macam mana keadaannya. Katakanlah ada beza. Orang yang tidur dalam keadaan duduk dengan orang yang tidur berbaring, tak sama. Kerana ada hadis yang sebelum kita sebut, orang yang tidur dia tidak tahu di mana tangannya berada. Itu tangan. Walaupun sedemikian, punggung pun dia tak tahu macam mana dia akan bergolek sini, bergolek sana. Tapi kalau dia duduk, dia akan tetap cuma dia angguk-angguk kepala saja. Jadi ulama membahaskan, khususnya dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidur batal wuduknya, berdalilkan hadis ini. Sebagaimana tambahannya, waman nama falyatawadda, siapa yang tidur hendaklah dia berwuduk. Tidur dekat sini, tidur betul-betul, muttaji'an, iaitu berbaring, dan tidak tetap punggungnya. Termasuk juga orang yang tidur disandar dengan sesuatu. Kalau datang masjid, disandar kat tiang, tidur lena sampai berdengkung. Kalau macam tu memang tidak tetap punggungnya, dah lena betul-betul macam tu. Tapi kalau sekadar duduk terangguk-angguk, tak batal. Ada perbezaan tidur kat situ. Jadi kalau tanya ustaz, tidur batal tak wudu? Kalau tidur yang dimaksudkan itu adalah hanya sekadar angguk-angguk, ustaz, kalau dengar khutbah tidur, biasa orang tidur macam mana dengar khutbah? Kalau kebetulan pula imam tu memang suaranya mendayu-dayu, dengar tak dengar je, angin tiup sepoi-sepoi bahasa, memang khusyuk, khusyuk tawaduk, ramai yang tunduk khusyuk. Jadi keadaan macam ni, batal tak wuduk dia? Batal tak? Tak batal. Sebab apa? Dia duduk. Tetap punggung, dia cuma tidur macam tu je. Tak batal. Selalu kita dengar, biasa yang sedang masa mana? Imam pun akhir sekali, akhir musalah, akhir salah, akhir dengan semayang. Bila dengar akhir salah je, semua sedar. Ada yang sampai kaki terkebas, kena betulkan dulu. Jadi soal wuduknya tidak batal kerana punggungnya tetap. Berlainan dengan yang kita sebut tadi, kalau dia bersandar sampai berdukung apa semua tu, itu batal wuduknya. Jadi tidur dalam keadaan macam tu tidak batal. Tidur dalam keadaan baring dan tidak tetap punggung, batal. Hadis ini, dua hadis yang bawah itu kita baca tadi merupakan tiga hadis, digabungkan. Kita baca tadi 3 hadis digabungkan jadi satu. Jadi hadis yang kedua tu, yang ketiga tu, sanadnya dia dah dhaif. Kenapa Imam Ibn Hajar Al-Asqalani datangkan hadis ini? Dalam kaedah usul musalah hadis ataupun usulul hadis, apabila hadis dhaif ini, dia tak boleh dijadikan sebagai sandaran, sebagai asas. Maksudnya tak boleh jadikan sebagai dalil, hujah, tetapi dia boleh kita jadikan sebagai untuk menguatkan, boleh, untuk tambahan. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, isnadnya adalah sahih. Adapun diriwayat oleh Abu Daud adalah hadisnya dhaif. Jadi dia sebagai sandaran, bukan asas. Asasnya adalah Imam Ahmad. Hadis yang setelahnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud dan sebagainya. Maka dalam kaedah musalah hadis, apabila ada hadis dhaif dan di sana ada turuk yang lain meriwayatkannya, dia boleh naik martabat dinamakan sebagai hasan di ghairi. Kalau kita belajar hadis nanti, ini sebab kita belajar hadis seberingkas sebagai usul hadis ataupun mustalah hadis. Hadis yang diterima dan hadis yang ditolak dinamakan makbul, mardud. Ada dua. Hadis yang makbul diterima,
hadis yang mardud ditolak. Pecahan daripada hadis makbul ini, adanya hadis sahih, adanya hadis hasan, adanya hadis aziz ataupun hadis ahad. Hadis yang mardud ni ditolak ni, pecah daripada itu hadisnya dhaif, ada hadis maudhu', hadis semuanya ni ditolak. Nanti kita akan bahas akan datang. Hadis yang sahih ni ada pecah dua pula. Sahih li zati, sahih li ghairi. Hasan pecah pada dua. Hasan li zati, hasan li ghairi. Hasan li ghairi ini asalnya dhaif, tetapi di sana ada hadis-hadis lain yang menyokong dia, maka dia naik martabat menjadi hasan li ghairi, diterima hadisnya. Ini di antara salah satu. Dia dhaif, tetapi ada di sana hadis-hadis yang lain yang menyokong, maksudnya sama, cuma riwayat ini dhaif. Tuan-tuan kena faham, bila ulama kata hadis ini dhaif, bukan makna kata-kata Nabi itu lemah, bukan. Pembawa hadis itu, perawi itu, ulama hadis menyatakan sekiranya ni dipanggil ta'mu fi rawi, tomahan terhadap periwayat hadis. Apabila didapati periwayat hadis, pembawa hadis ini dia seorang pelupa. Ni berapa bulan? Ni bulan 5, bulan 4, bulan 2, lupa hari bulan pun tak ingat, ataupun jenis lupa riwayat hadis, lupa tak ingat sini sana, pelupa, dikenali sebagai pelupa, maka dianggap sebagai, kalau dia riwayat hadis, hadis lemah. Ataupun seorang yang jenis melatah, bila di coket, dia datang belakang sentuh coket, dia pun kata Nabi SAW sekian, melatah, terus keluar kata Nabi. Ada jenis orang melatah keluar silat, ada orang melatah keluar benda yang mengarut, ada. Ni melatah orang beriman, keluar ayat hadis, tapi hadis, jadi hadis tu kadang-kadang ulama bila lihat orang ni melampau, jenis melatah melampau, dikategorikan juga sebagai perawi yang lemah. Jadi orang jenis macam ni dia akan tergolong dalam golongan dhaif. Tomahan pada perawi tu, bukan hadis tu lemah, tetapi perawi hadis itu, maka dia anggap sebagai lemah. Jadi tuan-tuan dengar, kenapa hadis Nabi lemah pula? Ada hadis Nabi kata dhaif, bukan kata-kata Nabi itu lemah. Dikhawatiri orang yang bawa hadis itu bercanggahan, apa yang diriwayat itu bercanggahan dengan kata-kata Rasulullah, maka diletakkan kata-katanya adalah sebagai martabat dia adalah lemah. Jadi martabat hadis ini diletakkan dhaif. Itu untuk kita faham. Jangan kita kata rupanya kata-kata Nabi pun ada ranking dia, ketikanya kuat, ketikanya sahih, ketikanya dhaif. Bukan. Nabi, kata Nabi, Allah sebut wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyu yuha. Nabi ini tidak akan bertutur, tidak akan berkata, melainkan itu merupakan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap tutur kata Nabi ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak akan bercakap mengikut nafsu, tetapi itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua hadis Nabi ini, kata-kata Nabi adalah sahih, maksudnya wahyu daripada Allah. Cuma ulama meletakkan maratib darajat hadis itu disebabkan perawi hadis itu, perawi itu. Dan ada dalam sejarah hadis maudhu', dusta terhadap Nabi, dan Nabi sebut man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendusta terhadap ke atas aku, terhadap aku, maka dibina mahligai tempat tinggal baginya dalam api neraka Jahannam. Siapa yang mendusta? Ada yang mendusta. Ramai dia nak memperbetulkan keadaan dia, kedudukan dia mereka hadis Nabi. Dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis maudhu' dan yang masyhur dikumpulkan, ada ulama menulis kitab, tulis maudhu'at, hadis-hadis palsu, dikumpulkan dalam satu kitab. Di antara hadis-hadis palsunya, utrabul ilma wala bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negara Cina. Hadis ini adalah hadis palsu, bukan kata-kata Nabi.
Ini adalah hadis palsu. Dan banyak lagi hadis-hadis palsu. Kadang-kadang itu bukan hadis, kata-kata ulama. Generasi demi generasi dianggap sebagai kata-kata Rasulullah. Maka dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu bukan qala Nabi, itu adalah kata-kata ulama. Kadang-kadang itu adalah kata-kata sahabat. Jadi kadang-kadang silap. Maka dikumpulkan. Itu kita kena faham. Itu dari segi mustalah hadis. Jadi orang yang tidur sekiranya tetap punggung, maksudnya tidur duduk, anggap kepala tidur macam tu, tidak batal wuduknya. Kalau tidur lena sampai terbaring, muttaji'an, baring, memang berjengking dan sebagainya, maka batal wuduknya. Dan dikiaskan juga orang yang hilang akal. Hilang akalnya macam mana? Terlebih dos, makan ubat batuk. Ubat batuk biasanya mengantuk kan. Ada orang yang ambil ubat batuk tu ganti kepada gam. Ada yang jenis tagih ubat batuk. Dia adalah convert, campur sini campur sana, jadi doktor sendiri. Dia campur sini campur sana, khayal. Hilang akal dia. Ataupun Pepsi campur ni campur tu, Coca-Cola campur ni campur tu, dengan ubat ni ubat tu, jadi khayal, pening kepala, hilang akal, maka batal wuduk juga. Ataupun orang yang ada penyakit, biasa kita kenali dengan gila sawan kan, sawan, gila babi dan sebagainya. Ketika dia timpa penyakit tu, hilang akal, maka batal wuduknya kerana hilang akal. Ini termasuk juga orang minum arak, mabuk, maka hilang akal. Jadi begitulah seterusnya. Sama ada pitam, pengsan, batal wuduk, batal wuduknya. Dikiaskan kepada yang lain seterusnya, dadah ke apa ke sejenisnya yang menghilangkan akal. Kalau sekadar mengantuk tidur, itu tak apa. Macam kita makan ubat batuk, sekadar mengantuk tidur, itu bukan mabuk, bukan hilang akal, itu mengantuk. Itu lain. Yang dimaksudkan dekat sini betul-betul hilang akal, maksudnya mabuk ke, khayal ke, maka batal wudu. Ada soalan? Ya. Okey. Mabuk juga bahasa Melayu dia ada banyak istilah. Mabuk bas, mabuk kapal terbang, batal tak wudu. Sebab saya sebut mabuk arak kan. Ni mabuk bot contohnya, ferry ke. Jawapannya tidak batal. Mabuk dekat situ tidak hilang akal, dia waras. Ke ada mabuk bas hilang akal, pergi peluk perempuan ke apa ke, tak ada. Akalnya waras. Cuma dia mabuk kerana pening kepala. Tu akalnya waras. Yang saya maksud kat sini hilang akal, mabuk. Istilah orang Melayu kita panggil mabuk. Tapi akalnya mabuk kereta, mabuk bas, kapal terbang, feri dan sebagainya, akalnya masih waras. Tapi kalau mabuk arak, akalnya tidak waras. Cakap benda tidak betul. Yang maksud dekat sini, mabuk kat sini, hilang akal. Akalnya tidak waras, tidak normal. Maka batal wuduknya. Begitulah kita kias yang lain. Mabuk cinta, tak batal juga. Tak batal wuduk. Mabuk cinta. Sekarang ni ada mabuk WhatsApp, 24 jam tangan gitu je. Tak batal wuduk. Itu termasuk juga. Ada soalan? Muslimah ada? Kalau tak ada, kita hadis sambung hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-15 dalam bab batal wudu. Qala wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadukumus syaitan fi salatihi fayanfukhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilaihi annahu ahdatha wa lam yuhdith
fa idza wajada dzalika fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Akhrajahu Bazzar wa asluhu fi sahihain min hadits Abdullah bin Zaid wa li Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an nahwuhu wa lil Hakim an Abi Sa'id al-Khudri marfu'an idza jaa ahadukumus syaitan faqal innaka ahdathta faqul kadzabta. Akhrajahu Ibnu Hibban wa kadzalika bilafzin falyakul fi nafsihi. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa kita lihat dalam hadis sekejap-sekejap ada radhiyallahu anha, sekejap-sekejap ada radhiyallahu anhu, sekejap-sekejap kita jumpa radhiyallahu anhuma. Apa bezanya? Apa kaedah ataupun perlu disebut ketika mana kita sebut radhiyallahu anha, ketika mana kita sebut radhiyallahu anhu, ketika mana kita sebut radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anha, ha untuk wanita, untuk perempuan. Aisyah radhiyallahu anha. Jangan sebut Aisyah radhiyallahu anhu. Salah dalam bahasa Arab. Bahasa Arab perempuan sebut ha. Muannas. Kalau lelaki muzakkar disebut radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau dua orang sahabat radhiyallahu anhuma. Abbas, Ibnu Abbas, kenapa radhiyallahu anhuma? Mana seorang lagi? Ibnu ni anak Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Abbas adalah sahabat, Abdullah adalah sahabat juga, sigar sahabat, sahabat kecil. Walaupun usianya kecil, dia sempat jumpa Rasulullah. Ibnu Abbas, Ibnu Malik, Ibnu Umar, anak Umar, namanya Abdullah bin Umar. Dia Abdullah bin Umar digelar ataupun famous namanya Ibnu Umar. Dia pun sigar sahabat. Semua ini radhiyallahu anhuma. Sebab apa? Dia pun sahabat, bapa dia pun sahabat. Maka kedua-duanya adalah sahabat. Dikatakan radhiyallahu anhuma. Kalau ramai daripada Abu Hurairah, daripada Ali, daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah, biasanya dia akan dikatakan radhiyallahu anhum. Hum tu ramai. Ataupun Ali, Abu Bakar, Uthman radhiyallahu anhum, akan digunakan radhiyallahu anhum kalau ramai sahabat. Kebanyakan kaedah ulama salafus salih meletakkan kalau sahabat digunakan kaedah radhiyallahu anhu kerana mereka ni mendapat keridaan daripada Allah. Laqad radhiyallahu, sesungguhnya mereka ini telah mendapat keridaan daripada Allah. Kalau selain daripada sahabat, kebiasaannya ulama meletakkan rahimahullah. Macam Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Biasanya kaedah ni digunakan macam tu. Boleh tak kita nisbahkan imam radhiyallahu anhu? Sebenarnya salafus salih, orang yang mendapat keridaan Allah ini, yang dijamin oleh Allah dalam Quran, sahabat-sahabat. Dan tidak ada masalah untuk doa, tidak ada masalah. Tetapi untuk menjamin sebagai jaminan, sahabat sahaja. Boleh faham maksud Yang mendapat jaminan title radhiyallahu anhum tu sahabat saja. Kerana Allah sebut laqad radhiyallahu, Allah telah meredha, iaitu sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat ni dah dapat jaminan Allah redha mereka. Adapun orang lain tidak ada jaminan. Lagi-lagilah sahabat mubasyirin bil jannah, orang yang mendapat 10 orang sahabat yang mendapat jaminan masuk syurga. Dan sahabat-sahabat perang Badar dan sebagainya, mereka ini mendapat jaminan daripada Allah dan Rasul. Maka mereka ni layak mendapat title radhiyallahu anhu. Adapun kita dan orang lain tidak ada jaminan radhiyallahu an. Tetapi untuk doa tidak ada masalah. Kalau kita nak meletakkan ini adalah title, jaminan, tak boleh.
Sebagai doa tak apa. Biasa kaedah yang digunakan rahimahullah selain pada sahabat. Untuk sahabat radhiyallahu an. Kalau kita dengar sahabat-sahabat, boleh kita kata radhiyallahu an, tidak ada masalah. Itu kaedah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, syaitan akan datang kepada seorang di antara kamu sekalian dalam sembahyangnya, maka syaitan meniupkan pada punggungnya lalu terbayang-bayang kepada yang sembahyang itu bahwasanya ia berhadas, iaitu kentut, padahal tiada berhadas. Maka apabila didapati yang demikian itu, maka jangan berpaling daripada sembahyangnya sehingga mendengar suara kentut atau ia dapati bau busuk. Dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan asalnya di dalam dua sahih, iaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, iaitu sahihain, daripada hadis Abdullah bin Zaid, dan bagi Muslim iaitu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semua seumpamanya. Dan bagi Hakim ada riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu', apabila datang daripada syaitan kepada seorang daripada kamu sekalian, maka ia memberi was-was kepada kamu dengan perkataannya, sesungguhnya engkau telah berhadas, maka hendaklah katakan engkau bohong. Ibnu Hibban telah mengeluarkan yang demikian dengan lafaz, maka hendaklah ia kata dalam dirinya. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga imam-imam yang lain. Hadis ini adalah hadis sahih, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu syaitan akan datang mengganggu orang sembahyang. Syaitan akan datang ganggu sembahyang. Ikutlah, ketika di tengah sembahyang ke, ataupun mula nak sembahyang ke, ataupun telah sembahyang, syaitan akan datang ganggu. Yang pertama, kalau orang tu adalah maqamnya ataupun darajatnya rendah, syaitan akan datang ganggu, jangan pergi sembahyang. Berjaya dia, anak-anak muda ikutlah sebagainya, jangan pergi masjid, jangan pergi sembahyang. Maka dia tertipu, tergoda dengan syaitan, tak pergi sembahyang. Orang kuat sikit, syaitan goda dia, jangan pergi sembahyang, tak boleh, kalah. Maka syaitan dicari alternatif lain. Dia datang sifat was-was. Kamu kentut, kamu batal. Untuk orang tu buat ulang-ulang kali, supaya solatnya akan menjadi rosak. Kadang-kadang syaitan, kalau orang tu hebat, dia tak datang bisik jangan pergi sembahyang. Dia akan bisik, kadang-kadang dia dorong lagi, pergi sembahyang awal sikit. Datang masjid, kena pakai serban. Pakai serban. Datang masjid takbir je dia bisik. Kau lah orang yang paling hebat dekat kampung ni. Kau seorang je ahli syurga, yang lain semua ahli neraka. Dia pun mula tegak sikit dia punya dada dia. Dia pun bila tengok orang lain semua ahli neraka ni, aku je ahli syurga seorang. Dah datang sifat ujub. Kadang-kadang datang pula sifat riak. Riak ni kadang-kadang permulaannya ikhlas, pertengahannya ikhlas, penghujungnya boleh jadi riak. Kadang-kadang riak tu boleh datang setelah perbuatannya. Contoh syaitan ni nak merosakkan ibadah anak Adam. Contohnya tengah malam dia beribadat tahajud, pergi kerja, orang tak tahu dia tahajud kat rumah dia. Bila pergi office, pergi kerja, tempat kerja dia, letih hari ni kurang tidur, bangun tahajud. Biasa 20 rakaat, hari ni 10 rakaat je. Kawan dia, hebat engkau, 10 rakaat boleh. Biasa 20, hari ni je 10. Dah datang sifat riak, keluar dah. Datang
maghrib lewat sikit hari ni, puasa sunat saya lewat. Biasa sebulan penuh, Khamis, Isnin, Khamis. Minggu ni kurang sikit. Biasanya saya Isnin, Khamis tu nak tinggal. Hari-hari Baidah, hari putih tu biasa tak tinggal, sebulan tu penuh. Bulan ni agak kurang sikit. Maksudnya dah datang sifat riak. Mungkin boleh, kalau contohnya ini saya puasa, mungkin boleh tahan lagi. Siap bagi tahu. Saya biasa sebulan hari Khamis, hari Isnin, Khamis tu penuh. Siap bagi tahu. Kalau sembahyang pula, saya biasa 20 rakaat. Maksudnya nampak sangat dia nak menunjuk ibadah dia. Inilah syaitan. Dia nak merosakkan ibadah. Termasuk juga orang tengah sembahyang, dia akan bisik pelbagai. Itu dari segi sifat riak, takabur, ikhlas kepada Allah Subhanahu Taala. Dari segi syarak pula, sah tak sah, dia akan meragukan juga. Tengah sembahyang dia bisik, kentut, batal. Ni kita sembahyang isyak tadi kan, di antara maghrib nak ke isyak, kita baca Quran dalam masjid. Nak sembahyang isyak, tengah takbir dia datang bisik, ada kentut, ada batal sekian. Kita pun fikir sini, fikir batal ke tak batal. Datang sifat syak. Macam mana kaedahnya? Nabi bagi tahu, fa idza wajada fi dzalika fala yansarif. Jangan keluar, Nabi bagi tahu. Sehingga kamu dengar suara kentut tu. Biasa kentut ni ada suara. Kalau tak ada suara, Nabi kata au yajida riyah, ataupun ada bau. Ustaz, kalau saya tak dengar kentut, tak ada bau Ustaz, tak kentut dah jawab dia. Apa lagi dah tak ada kentut, tak ada bau. Tak ada orang kentut bau wangi. Kentut biasanya bau busuk. Tak ada orang kentut bau wangi. Setakat ni lah yang saya jumpa. Ke dah ahli masjid jamaah ni ada yang kentut bau wangi? Tak ada kan. Biasanya kentut bau busuk. Jadi sama ada dia kentut bunyi, kentut dua je kaedah dia, sama ada bunyi ataupun tak bunyi. Biasanya kalau tak bunyi ni lebih busuk daripada yang bunyi. Biasanya macam tu lah. Orang makan telur kan, dia sakit perut, kentut biasa tak bau, tak berapa bunyi, tapi dia punya bau, ya Allah. Ataupun orang makan durian, tak payah kentut lah, sedawa je. Satu masjid boleh bau. Lagi-lagi lah kalau jenis ada aircon macam ni kan, memang bau. Jadi Rasulullah ajar dua kaedah. Sama ada kita bunyi, kalau tak dengar, bau, tak bau, itu adalah bisikan syaitan. Hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bagi tahu, cakap dalam hati kita ini adalah diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Hakim. Hakim daripada Abi Sa'id Al-Khudri, hadis marfu', dia kata kena cakap syaitan ni menipu. Maksudnya syaitan menipu. Jadi cakap itu dalam keadaan, Ibn Hibban kata fi nafsihi, maksudnya dalam hati kita. Jangan tengah sembahyang kita cakapnya tu, batal sembahyang kita. Jadi cakap dalam hati, dalam. Hadis ni ulama telah keluarkan kaedah, dinamakan qawaidul fiqhiyah ataupun qawaidul usulul fiqh, qawaidul fiqhiyah, iaitu al-yaqin la yazalu bisyak. Usulnya macam ni, kaedahnya macam ni. Al-yaqin la yazalu bisyak. Maksudnya keyakinan itu tidak boleh dihapuskan dengan perkara syak. Maksudnya apa? Tuan-tuan ada wudu, tiba-tiba datang keraguan, saya lepas main maghrib tadi ada kentut ke tak? Maka kena pegang yang yakin. Yang yakin ni apa? Ada wudu, betul tak? Saya ada wudu, ni yakin ni. Tiba-tiba datang syak, ragu-ragu, ada kentut ke tak? Buang yang ragu-ragu. Yang ragu-ragunya apa? Kentut ke tidak kan? Buang yang tu. Maka ada wudu. Situasi yang lain, saya tak ada wudu, nak datang sembahyang maghrib, tak ada wudu. Tiba-tiba asalnya tak ada wudu, tiba-tiba datang keraguan. Saya sampai kat masjid tadi, ini dalam masjid, sampai dekat depan tadi tu,
saya ambil wuduk ke tidak? Datang keraguan syak kat situ. Maka ambil yang mana? Tak ada wuduk lah. Sebab asalnya tidak ada wuduk. Maka yang syaknya datang, syaknya ambil wuduk ke tidak. Maka ambil yang asal, ambil yang yakin, iaitu tidak ada wuduk. Kena ambil wuduk lah. Daripada kaedah ini, al-yakin la yazalu bisyak, pecah anak kecil-kecil dia lagi, furuk dia kecil-kecil lagi, iaitu al-aslu fi syai' ibahah. Asal pada sesuatu adalah harus. Asal dalam sesuatu perkara adalah harus. Setiap sesuatu perkara adalah harus, melainkan ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya nak buat apa-apa asal dalam Islam harus, kecuali ada perkara yang mengharamkan. Kaedah ini adalah bukan untuk ibadah. Kaedah ini untuk umur dunia. Contohnya nak buat kapal terbang. Ustaz, cuba cari dalil, ada tak Al-Quran Allah suruh buat kapal terbang? Buat kereta kebal, buat lori, buat kereta, ada tak? Tak ada. Jadi tak boleh buat lah. Sebab apa? Tak ada dalil? Tak. Kaedah menyatakan al-aslu fi syai' ibahah. Asal sesuatu itu adalah harus, kecuali datang dalil yang mengharamkan. Umur dunia. Adapun dalam agama tak boleh. Kaedah ini tak boleh guna dalam perkara agama. Kita buat je. Jom kita buat puasa sunat satu Malaysia. Satu Malaysia kan? Buat puasa sunat satu Malaysia nak? Ataupun kita buat buat sembahyang sunat satu Malaysia. Boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Ustaz, kan al-aslu fi syai' ibahah. Asal sesuatu perkara itu adalah harus. Ini dalam bab ibadah tak boleh. Dalam bab ibadah mesti bidalil, mesti berdalil. Kaedah ini untuk formula perkara urusan dunia. Adapun urusan akhirat, urusan agama, mesti kena ada dalil. Contohnya ibadah. Ibadah mesti kena ada dalil. Nak puasa satu Malaysia ke, nak puasa hari guru, tak boleh. Jom kita buat sembahyang hari guru. Niat nawaitu ayyamul asatidah, aku sembahyang hari guru. Tak ada dalam agama, maka tak boleh buat. Khusus, benda khusus tak boleh. Mesti kena ada dalil. Dalam bab ibadah, kaedah tadi tak dipakai. Tapi dalam bab umur dunia, urusan agama, urusan dunia, duniawi dibenarkan. Tak perlu Ustaz, kipas, ada tak dalil Islam yang membenarkan buat kipas? Memang tak jumpa lah saya dah hadis yang Quran. Telefon, ada tak? iPhone, Galaxy, memang tak jumpa lah yang membenarkan. Dalam bab urusan dunia tak perlu mencari dalil. Kita reka je. Nak reka apa, reka je. Tak dinamakan bid'ah, tak dinamakan bercanggahan. Tetapi dalam urusan ibadah mesti kena ada dalil. Kalau tak, dipanggil rekaan dalam agama. Itulah keluar istilahnya bid'ah. Rekaan dalam agama. Tak boleh. Jadi kaedah ni boleh. Daripada situ juga keluarnya kaedah al-aslu al-adam. Al-aslu al-adam, adam. Maksudnya asal sesuatu itu tidak ada, maka dikembali kepada asalnya. Contohnya anjing. Anjing, asal anjing, dia tidak pandai memburu kecuali terlatih. Asal anjing, dia tak pandai membezakan perompak dengan orang awam kecuali anjing polis. Anjing polis kan dia terlatih, kan dia tahu. Asal beruk, dia tak pandai membezakan kelapa yang mana tuan dia suruh kan. Anjing beruk kan, beruk anjing pula, beruk monyet kan, ada sekolah beruk kan dekat Tenggan, Kelantan kan. Beruk dilatih pandai ambil kelapa. Dia naik dan tuan dia boleh arah kiri kanan. Yang ni dah tua, yang ni masih muda, dia akan jatuhkan yang tua saja.
Kalau buruk biasa, pandai tak? Tak pandai. Jadi sekiranya seseorang tu dibeli, ditanya, anjing ni anjing polis ke? Anjing yang terlatih ke? Ya, anjing yang terlatih. Anjing yang dilatih ataupun buruk yang terlatih, yang belajar. Tiba-tiba bawa balik rumah dia, suruh panjat pokok kelapa. Tak pandai panjat. Tak pandai. Maka hukumnya dihukumkan macam mana? Al-aslu adam. Maksudnya asalnya tidak ada. Kembalikan, kerana asal buruk ni dia tak pandai, maka dikembali kepada asal dia. Asal anjingnya tak pandai memburu, maka dikembali kepada sifat asalnya. Kita pergi beli burung. Tuan ni kata burung ni pandai cakap. Pandai cakap Assalamualaikum, kan ada kan? Burung pandai bagi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi dia tak faham. Ada yang burung pandai mengaji Al-Fatihah sampai habis. Suara mirip-mirip Sudais. Kalah ustaz baca Quran. Dia boleh tiru suara Sudais, lagu suara Sudais. Jadi kita beli bawa balik sampai rumah tak pandai. Bila di dalam mahkamah, maka dihukum kembali pada asal. Al-aslu adam. Asal burung ni tak pandai cakap. Kecuali ada bukti yang menyatakan orang tu yang menghilangkan sifat burung tu. Tapi kalau tak ada bukti, tuan ni tak ada bukti, maka burung asalnya tak pandai cakap. Tu dari kaedahnya diambil daripada tadi dah. Hadis yang kita baca tadi dah. Keluarnya usul dia, qawaidul fiqhiyah dia, al-yaqin la yazalu bisyak. Yakin itu tidak boleh dihapuskan dengan perkara yang syak. Tuan-tuan tengah sembahyang, Allahu Akbar, datang was-was. Saya sembahyang baru dapat 2 ke 3. Ambil yang berapa? Saya dah 3 ni. 2. 3. Ambil yang mana? Muslimat. Ambil 2 ke ambil 3? Kenapa ambil 2? Tak ambil yang 3? Katalah ragu dua-dua. 3. Dua-dua ragu. 2 tak. 3 tak. Ambil yang mana tuan-tuan? Kenapa kata ambil 2? Sebab yakin. Kenapa yakin? Kalau tuan-tuan kata 2, itu paling minima. Memang yakin. Tak ada dah bawah lagi. Mesti yakin. Kita akan yakin macam mana? Katakanlah saya ambil 3, mungkin kita akan ragu kata mungkin boleh 2. Tapi kalau kita ambil 2, kita tak akan dah ragu mungkin 1. Sebab lebih tak apa, jangan kurang. Kita akan kena sujud sahwi. Jadi orang yang ragu-ragu dia akan sujud sahwi. Cuma kaedah nak ambilnya ambil yang yakin. Ya tu 2. Dalam kaedah kalau tuan-tuan ragu-ragu 2 ke 3, katalah sembahyang sendiri. Ragu-ragu, kalau sembahyang berjamaah tentulah ada makmum yang meneguh. Kalau sembahyang sendiri kita ragu-ragu, maka ambil yang sedikit. Kerana yang sedikit itulah kita yakin. Walaupun ternyata baru kita ingat balik, rupa-rupanya kita ada dah buat lebih. Maksudnya sepatutnya 3 kita pergi ragu-ragu, kita ambil 2. Sama, tak apa, kita kena sujud sahwi. Sujud sahwi sah solat kita. Walaupun ternyata kita sembahyang 5 rakaat, sah. Dengan syarat bukan sengaja, lupa. Ada peristiwa kat Yaman tempat saya belajar. Seorang Arab ni, dia sembahyang. Satu jamaah ni tengah sembahyang zuhur, waktu zuhur. Silap, sembahyang waktu asar. Tengah sembahyang asar, imam ni tambah 1 rakaat lagi. Sepatutnya rakaat yang kelima tu dia tambah 1 rakaat lagi. Yang lain semua bangun semua. Seorang ni dia tak bangun. Dia pun tegur imam, subhanallah. Imam pun turun balik. Ini rakaat yang kelima, sebab ditambah rakaat dia turun. Dia tak boleh terus. Kalau
tahiyat awal dia kena berdiri teruskan. Ni tahiyat akhir dia kena turun. Jadi semua turun. Lepas habis sembahyang tu, imam kagum dengan orang ni. Sebab apa? Satu jamaah tu boleh tak ingat, khusyuk sangat, sampai tak ingat rakaat berapa. 5 rakaat imam bangun, semua bangun juga. Seorang ni je ingat. Jadi imam tanya, sebab semua dah bangun, tinggal seorang je. Jadi orang semua datang tanya dia, kenapa kamu ni khusyuk? Maksudnya orang khusyuk, dia tu lebih lagi. Maksudnya dia ingat. Dia pun bagi tahu, sebenarnya saya imam, kebiasaan saya sembahyang, rakaat pertama dia berniaga, orang bisnes. Saya akan fikir barangan yang masuk dalam kedai saya. Rakaat yang kedua, saya akan fikir barangan jualan hari ini. Rakaat yang kedua, saya akan fikir untung berapa hari ini. Rakaat yang keempat, saya akan fikir rugi. Jadi rakaat yang kelima tak ada, saya fikir semua dah habis dah. Jadi ini lebih. Dia pun tegur imam. Sebab itulah saya ingat. Rupa-rupanya satu jamaah tu tak khusyuk. Sembahyang lah kau tak ingat. Cuma orang ni dia ingat step sembahyang, setiap rakaat tu akan ingat jualan dia. Jadi ni berlaku betul. Seorang imam khatib tu dia cerita peristiwa yang pernah berlaku. Jadi nak bagi tahu, dalam keadaan syak ataupun ragu-ragu, kita ambil yang yakin. Cuma kaedahnya ambil yang paling minimum. Itu dalam fiqh, kita ambil yang tu. Jadi dalam hadis ni yang kita baca ni, daripada hadis ini banyak keluar kaedah usul fiqh. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niat. Daripada itu keluar juga qawaidul fiqhiyah juga. Dan hadis ini pun ada qawaidul fiqhiyah. Jadi qawaidul fiqhiyah yang kita sebut tadilah, al-yaqin la yazalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dihapus dengan perkara yang syak. Sebab Allah dah sebut dalam Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Iaitu dah alladzi yang mewaswaskan, yang meragu-ragukan hati manusia itu terdiri daripada jin dan manusia, minal jinnati wan nas. Mungkin manusia dan mungkin jin, di antaranya. Dan syaitan itu tentulah dia datang meragu-ragukan, mewaswaskan anak Adam itu untuk merosakkan. Saya pernah jumpa orang yang sembahyang takbir tak masuk-masuk. Allahu Akbar, Allah. Imam rokok je, Allahu Akbar, terus boleh ikut imam. Heran, imam rukuk baru niat dia masuk. Sebab Imam Syafi'i dia dalam mazhab Syafi'i, niat ketika takbir dia lain sikit. Kalau Imam Ahmad tak syarat ketika takbir, dalam menuju pergi, maksudnya itu pun dah dikira niat. Dalam mazhab Syafi'i ketika takbir tu niat. Jadi orang yang bermazhab Syafi'i, Allah tak masuk, jadi syaitan akan datang was-was, syak dia. Dan saya pernah jumpa imam ada satu tempat, bukan sini, tempat lain. Ni satu peristiwa yang berlaku. Dia takbir sembahyang tu pula kebetulan sembahyang maghrib, suara nyaring, Allahu Akbar, semua dah takbir. Dia pun lepaskan, nanti semua, batalkan semula. Saya niat salah. Niat salah. Macam mana imam orang dah semua, bukan tak, ni semua dah nak baca dah, makmum semua dah sembahyang, dah angkat tangan, dah takbir dah, tiba-tiba semua batal semua. Semua terkejut. Jadi ini semua di antara syaitan tu, bisikan syaitan. Jadi syaitan akan bisik untuk merosakkan ibadah anak Adam itu. Sebab syaitan ni, kalau dalam kaedah usul qawaidul fiqhiyah, kalau kita tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua. Kalau kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua.
Iblis pun diguna kaedah tu juga. Kalau tak boleh merosakkan anak Adam semua, rosakkan sikit pun tak apa. Jadi dia nak halang anak Adam ni jangan sembah Allah, mungkin tak berjaya. Walaupun tak berjaya, anak Adam tu tetap semayang, dia tak akan tinggal semua. Tak bagi anak Adam tu buat terus dapat 100%, dia akan mengurangkan. Mungkin kurangkan dari segi pahala, mungkin dari segi keikhlasan, mungkin dari segi kualiti. Yalah macam itulah. Jadi dia akan datang. Ini semua adalah perkara syak. Dan saya pernah jumpa, sampai orang tu dapat gelaran ni sebagai, saya nak sebut sebagai orang yang mendapat was-was daripada syaitan. Baca bismillah tak lepas-lepas. Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah tu kan. Kalau mazhab Syafi'i, bismillah ini adalah rukun, sebab dia adalah salah satu daripada basmalah ni adalah surah Al-Fatihah. Abu Hanifah basmalah tak masuk, tak baca bismillah pun sah solat. Tapi dalam mazhab Syafi'i wajib. Jadi dia nak betulkan bismillah tu, makhraj tak betul, sifat tak betul, sampai imam habis baca surah, imam rokok je bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, laju terus. Saya pernah jumpa, bila sampai at-tahiyah dia nak betulkan makhraj, imam nak bagi assalam at-tahiyatul mubarak, terus laju. Orang ini masa tu kita kecil-kecil, jadi gelar dia mat bis. Mat bis. Jadi memang itu adalah was-was syaitan. Ada orang macam ni. Dan saya pernah jumpa juga ambil wudu. Sebab dalam mazhab Syafi'i, dia niatnya ketika mana? Basuh, ketika air kena di muka. Tak, dia nak niat sahaja aku ambil wudu tu. Jadi dia mungkin niat dulu. Tak, lain sekali. Kena muka dulu, niat kemudian. Was-was. Saya duk tengok je. Saya pun ambil wudu. Dah habis ambil wudu dah. Muka tak habis lagi basuh muka. Basuh. Rupanya niat dia nak serentak. Basuh air kena muka tah, niat detik yang sama, satu saat yang sama. Jadi ini adalah syaitan, bisikan syaitan berlaku banyak. Jadi kaedahnya, bila datang benda-benda macam ni kena buang. Tu kaedah yang kita sebut tadi. Al-yaqin la yazalu bisyak, kena pegang itu. Bila datang syak, buang. Banyak, ramai orang macam tu. Biasanya ketika takbir, ketika niat. Ada juga orang puasa, Ustaz, niat tu ketika suap yang pertama ke Ustaz? Nak puasa kan, sahur. Ketika suap yang pertama ke Ustaz? Saya dah termakan, lupa niat, tak puasa. Ada. Dia sahur tapi lupa niat. Jadi saya heran, habis bangun tu makan apa? Saya bangun sahur. Sahur tu niat untuk puasa lah. Jadi wallahualam, itu semua syaitan, bisikan syaitan. Itu bahaya, merosakkan ibadah dia. Ramai. Ada lagi saya dah jumpa, ada kat Johor kita ni, semayang Bismillahirrahmanirrahim, semayang. Kita semayang tepi dia, saya ingat mungkin orang OKU ke. Lepas habis semayang tu, rupanya orang elit, orang yang bukan awam biasa, orang yang cerdik lah, orang waras. Tapi ketika semayang, bis, tangan siap macam tu, dia nak betulkan alhamdulillahirabbil alamin. Siap, maksudnya mungkin dia belajar makhraj tu syadid sangat ke macam mana ke, sampai terbawa dan syaitan tu bisik dia. Bila sembahyang je dia jadi macam tu. Saya nak jumpa, dan ada lagi. Kesian. Kita nak teguh pun takut dia terasa. Nak cari masa nak jumpa tu susah. Mungkin satu kita muda, nak jumpa tu mungkin agak curang tu jarak. Paksa. Jadi ini semua was-was, kena buang tu. Penyakit was-was ini boleh merosakkan ibadah. Boleh merosakkan ibadah.
termasuklah sembahyang, ibadah-ibadah yang lain dia boleh merosakkan. Jadi, ya ada salah. Okey saya fokus tadi kepada gangguan syaitan, waswas. Dalam mazhab Syafi'i, lafaz dengan niat diambil niat. Contohnya saya sebut sembahyang nak sembahyang isyak sembahyang isyak. Usalli fardhu maghribi. Saya lafaz usalli fardhu maghribi. Ketika takbir Allah niat isyak. Dia ambil yang mana? Sah tak? Sah. Dia ambil yang niat. Saya nak sembahyang isyak, lafaz usalli fardhu isyak. Tapi ketika takbir sembahyang maghrib. Sah tak? Dalam mazhab Syafi'i tak sah. Dia ambil niat. Okey. Sekiranya datang syak, kita takbir, lepas takbir tu aku niat apa tadi ya? Pernah berlaku tak macam tu? Pernah kan? Jadi kaedahnya macam mana? Dalam mazhab Syafi'i dibagi tempoh dalam habis Fatihah, sebelum habis Fatihah. Sebelum habis Fatihah dia boleh mentakkidkan balik aku sembahyang isyak. Dengan syarat jangan habis Al-Fatihah lagi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, katalah tengah sembahyang datang syak, sembahyang isyak ke maghrib. Dalam waktu baca Fatihah tidak ada masalah. Saya sembahyang maghrib, saya sembahyang isyak, boleh. Itu sekiranya dia tersasul, sembahyang isyak ke tu sasul. Tapi kalau syak, keraguan, tengah sembahyang dapat 2 rakaat, datang niat, saya ni sembahyang isyak, tadi sembahyang syak, kena tolak syak. Boleh faham maksud saya? Kita guna kaedah tadi, al-yaqin la yazalu bisyak. Tapi kalau taraddud yang tadi, maka dalam mazhab Syafi'i, dalam tempoh untuk Al-Fatihah tak habis lagi, boleh kita menentukan balik. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ada soalan? Ya, Muslimat. Saya tak dengar. Habis tadi tu, okey. Fitnah pada orang lain, okey. Okey soalan tadi, orang yang macam tu bis dia berulang syak macam tu kan, jadi dia perlu datang berjamaah ke tidak kerana dia mengganggu orang lain, macam tu soalannya. Kena juga. Habis macam mana keadaan dia? Dia kena ubah. Tak boleh guna alasan saya matbis ni, jadi saya tak lagi sembahyang berjamaah. Tak boleh lah, alasan makbis tak boleh. Jadi dia kena ubah. Itulah kena datang, kena ubah. Habis macam mana? Kena belajar, kena ubah, buang sifat was-was tu. Dan sebenarnya kalau tuan-tuan nak tahu, manusia ni akan melalui marhalah itu. Kita ni akan lalui, syaitan akan datang. Kita lepas marhalah itu, syaitan akan datang marhalah yang lain. Mungkin pertama marhalah macam saya sebut tadi lah, syaitan datang jangan pergi semayang. Marhalah kedua, jangan pergi masjid. Marhalah ketiga, mungkin dia was-waskan kita, yang ni syak sini syak sana. Kita belajar kedai ilmu, dia datang marhalah ujub pula, bangga diri. Akulah dekat kampung ni aku je ahli surga, yang lain semua ahli neraka. Dia akan datang ujub macam tu. Kita akan lalu tu semua tu. Aku Pak Haji, kena tunjuk. Orang lain tengok kita, maksudnya peringkat tu akan datang, syaitan akan datang. Sampai satu tahap kita lawan-lawan tu, barulah kita lepas. Semua tu syaitan datang. Jadi tak boleh kita guna alasan tadi tak datang berjamaah, tak boleh. Dan dia memang ganggu fitnah, dia berdosa. Maksudnya kena ubah lah. Dalam masa sama dia kena ubah. Allah akan ampunkan dosa dia sekiranya dia dalam niat nak belajar, nak mengubah dirinya, Allah akan ampunkan. Niatnya macam tu lah kaedahnya. Dan memang ada, saya pernah jumpa, ada seorang ni
Dia tak sama. Ada orang tu dia berulang dekat iyyaka, iyyaka, iyyaka. Ada orang ash diulang. Saya pernah jumpa ramai. Ash diulang banyak kali kat situ. Ada orang al diulang. Jadi syaitan tu dia boleh pegang orang individu tertentu kat situ. Jadi kita kena buang. Dan dia kena datang berjamaah. Tak ada masalah, saf yang sama. Saf yang sama. Dan kalau dia sedar diri dia macam tu, kena ubah. Dan dia mengganggu orang lain. Kalau ganggu dia boleh mendatangkan orang lain tak boleh semayang, memang fitnah. Dan boleh, dia kena wajib kena belajar. Ya, memang wajib kena belajar. Kena ubah. Itu kaedahnya. Jadi untuk bab nawaqidul wudu habis hadis di sini. Jadi ada soalan? Okey. Okey. Muntah batal wudu ke tidak? Okey, kita dah bahas. Muntah najis. Yang dimaksudkan batal wudu, keluar sesuatu daripada dubur dan kubul. Adapun keluar selain daripada itu tak batal. Daripada hidung ke, daripada mata ke, daripada mulut ke, tak batal. Yang keluar daripada dubur dan kubul saja batal. Termuntah dan terceret-beret. Ada kan orang mabuk sampai tahap macam tu? Tu batal lah. Sebab dia keluar daripada dubur dan kubul. Tapi sekadar muntah, pening, tak. Ada tak orang mabuk laut sampai pingsan? Ada tak? Kalau sampai tahap pingsan, ialah pingsan, bukan sebab muntah. Mabuk sebab pingsan. Tapi kalau sekadar mabuk, tak. Kalau sekiranya katalah dalam keadaan macam tu dia tak semayang, tak boleh semayang. Kalau dia boleh lewatkan untuk, kalau dia semayang dia akan muntah, maksudnya tak boleh semayang. Lewatkan semayang sikit. Maksud saya, katakanlah kalau dia pergi semayang juga, dia tak boleh diri jatuh ataupun termuntah-muntah. Masa tu wuduk dia tak batal, tapi semayangnya dilewatkan sikit. Biar dia redakan sikit dulu baru semayang. Macam tu maksudnya. Saya ferry, pengalaman naik ferry lah. Pertama kali naik ferry, kena pula dekat belakang sekali. Ingat ke tengok laut tu macam kita naik bas tengok laut tepi sedap kan? Rupanya tengok laut mula-mula sedap, yang lama-lama tu tengok je laut buat termuntah. Jadi kalau keadaan macam tu kita tak semayang, kita berhenti dulu biar kita tenang. Dan muntah tak batal wudu. Kita dah bahas sebelum ni, muntah tidak batalkan wudu. Kalau dalam mazhab Syafi'i 6 perkara yang membatalkan wudu. Jadi tuan-tuan boleh pegang. Selain pada 6 ni, tak. Yang pertama, sentuh di antara lelaki dan perempuan yang ajnabi tanpa ada lapis. Pertama, lelaki perempuan ajnabi yang sah kahwin dan tidak berlapis. Ini nama mazhab Syafi'i. Imam Ahmad tak batal, kita dah bahas. Ni saya buat kesimpulan ni sebelum kita masuk tajuk lain. Yang kedua, sentuh kemaluan bahagian perut. Saya dah rujuk dalam kitab Kifayatul Akhyat syarah kepada matan Abi Syuja. Sentuh kemaluan sendiri, orang lain, mayat, yang terputus, yang bersambung, batal. Sentuh kemaluan sendiri, sentuh kemaluan orang lain, sentuh kemaluan mayat, sentuh kemaluan yang terputus, batal wudu. Ini ada dalam mazhab Syafi'i. Abu Hanifah tak batal. Sendiri ke orang lain ke tak batal. Okey. Yang ketiga, keluar sesuatu daripada dubur dan kubul. Angin ke, ikutlah. Hatta ular ataupun cacing ataupun binatang apa pun. Ada ular ahli magic kan, dia pandai, dia telan lepas tu keluar, ikutlah kan. Biasa cacing lah, cacing perut. Cacing kan, ada yang cacing perut ada kan, dia keluar, batal wudu. Keluar masuk balik, batal. Keluar sesuatu. 3. Yang keempat, tidur.
hilang akal. Yang kelima, hilang akal. Yang keenam, sebahagian kitab dalam mazhab Syafi'i, murtad. Murtad, batal wudu, masuk Islam balik. Dia murtad setengah jam je. Di antara maghrib isyak tu murtad. Lepas tu masuk Islam balik, dia mengucap. Lepas tu nak sembahyang isyak, boleh tak? Wudu dia dah batal. Katakanlah dia murtad. Jangan kita pergi hukum dia pula. Ni katalah dia murtad, perkara yang betul-betul murtad lah, dia masuk Islam, maka wudunya batal. Ini adalah tu je. Selain daripada tu, dalam mazhab Syafi'i tak batal. Muntah, bekam, kita dah bahas. Makan daging unta, sedawa, sedawa tak batal. Bersin, bersin tak ada apa lagi, semua tak batal. Angkat jenazah, kita dah bahas. Angkat jenazah tak batal. Mandi jenazah tak batal, kita dah bahas. Sentuh kemaluan yang kita sebut tadi terkecuali lah. Saya tolong basuh, angkat, tu tak batal. Basuh, sentuh kemaluan mayat ataupun hidup, batal. Mandikan jenazah tak batal. Mungkin boleh faham kot. Katalah saya mandi, tapi mungkin posisi saya bahagian yang tak sentuh kemaluan. Kan biasa mandi kan 2-3 orang, mungkin seorang je yang mainkan peranan dekat situ. Tak apa. Ini mazhab Syafi'i ya. Ya, ada soalan. Puasa sunat. Okay, ada soalan bagus. Soalan, saya puasa, ada orang ajak minum ataupun ajak makan, boleh tak saya kata saya tak? Kalau kita kata kita tak terima, takut dia terasa hati. Jadi saya bagi tahu, saya maaf, saya puasa. Adakah dia tergolong dalam riak? Okay. Di sana ada perkara yang dibenarkan, boleh kita bagi tahu. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat kamu hendaklah kamu ceritakan. Allah Subhanahu Quran dan yang surah Ad-Duha. Contoh di antara Nabi hadis yang lain bab khusus kepada puasa, apa Nabi sebut, apabila orang yang kata-kata kesat kepada kamu, kata-kata yang hina, maki, hamun, kamu kena bagi tahu, inni shaim, aku dalam keadaan berpuasa. Adakah riak? Tak. Nabi suruh bagi tahu, inni shaim. Contohnya datang nak bergaduh, nak cakap sesuatu perkara yang menyebabkan kita marah, kita boleh bagi tahu, saya dalam keadaan berpuasa. Nabi bagi tahu. Adakah riak? Tidak. Macam itu juga boleh kita bagi tahu saya puasa. Minta maaf, untuk takut diterasa hati dia ajak kita, boleh. Dan begitu juga sebahagian, kenapa kita tahu, contohnya sahabat kadang dia sembahyang macam Nabi. Nabi kata, sehari semalam aku berzikir, aku beristighfar 77 kali, 70 kali. Ada hadis yang lain kata aku beristighfar 100 kali. Adakah Nabi riak? Tidak. Ini atas maqasid ataupun atas niat, atas tujuan untuk mengajar ataupun untuk sesuatu perkara yang tadi nak jaga hati dan sebagainya dibenarkan. Termasuklah nikmat, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah berikan ke atas kamu, hendaklah kamu ceritakan. Nikmat juga termasuklah dapat beribadah kepada Allah, satu nikmat. Kita ceritakan bagaimana cara, macam Nabi bagi tahu, tujuannya bukan riak. Untuk sahabat lain kita bandingkan, kalau Rasulullah orang yang dijamin maksum, istighfarnya 100 kali, minimalnya 70 kali istighfar kepada Allah, minta keampunan. Apatah kita lagi yang tidak ada kejaminan, maksum, dan kita ni memang banyak dosa, malah kita kena istighfar lebih lagi. Itu tujuan yang Nabi bagi tahu, maka tidak ada masalah. Kita bagi tahu saya puasa, dari segi itu tak apa. Yang maksud saya kat sini, kita mengeluh, orang tak tanya pun, tiba-tiba mengeluh, letih hari ni. Kenapa pula letih? Saya puasa. Masa mana mengeluh tu? Isyak. Lainlah tengah Zuhur tu ajak makan bertahan. Ni isyak, datang semai isyak. Habis contohnya ngetih kat belakang tu kan, mengeluh, saya
tengah hari tadi tak boleh makan. Kenapa? Puasa ni kan hari Khamis. Apa kena mengena tengah hari dengan sekarang ni Isyak ni? Biasalah nak bagi tahu sikit je. Tu memang tu dah lain dia punya lain mauduk dia tu jauh. Ada pun macam ni sesuai. Dia tengok. Jadi sebenarnya orang riak dengan orang ikhlas ni kita dapat tahu. Orang ikhlas ni kalau seboleh mungkin dia tak nak bagi tahu. Tapi dengan sebab tertentu dia bagi tahu. Tapi kalau orang riak ni seboleh mungkin dia nak bagi tahu. Dia nak pusing kona sini sana nak bagi tahu. Supaya dia tu adalah buat benda tu. Tu beza. Ada soalan? Rasa tak ada? InsyaAllah kita dah sudah. InsyaAllah akan minggu depan akan datang insyaAllah kita akan masuk bab qada hajah. Qada'il hajah. Qada hajat. Apa maksud qada hajat? Kaum Melayu qada hajat ni pergi buang air hajat. Biasa qada hajah buang air besar. Kita akan guna. Itu adalah bahasa Arab sebenarnya. Qada hajat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi jami'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.